buat live lah. Malas lah. Okay. Kesalam. Ya, Mak. Gimana? Jim. Menakikkan kaki aku tu. Bye, Mirani. Salam. Sayang, dia dah buka live tu. Dah. Assalamualaikum. So, dia dah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kesalam. Bye. Assalamualaikum. Majlis ada bulan 11. Bulan 11 nanti Sabar. Oh, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mamuji. Dia ada buat sesuatu langgar pantang sendiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Okay, guys, tap like laju-laju, lepas tu share. Assalamualaikum. Siapa nak rahsia rambut? Macam ni, ya? Amboi. Nak ambil. Nak ambil rambut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syarat nak rambut macam ni kena ada rambut lah tuan-tuan dan puan. Teguk betul. Assalamualaikum. Tak ada Puteri Shah. Tak ada siram-siramnya. Okay, Assalamualaikum. Okay guys, mana-mana yang baru boleh follow dulu. Betul tak Mamuji? Nak ada rambut. Macam ni kena ada rambut lah. Kalau tak ada rambut, nak buat apa? Waalaikumsalam. Din Labu. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar orang kampung? Okay, Assalamualaikum. Okay guys, boleh tak belanja saya like dulu? Okay. Nampaknya I punya like pun tak keluar. Rosak. Diorang tadi pun cakap macam tu juga. Hari ni TikTok ada rosak sikit tak apa. Alhamdulillah, kosong. Kan ada update? Tak ada. Tak ada update So hari ni like rosak. Hari ni crash. Sebab cuaca ribut tak menentu. Ganggu kat sistem. Hari ni TikTok ada rosak sikit. So kita boleh nampak like kosong. Like even di tap like. Okay. Saya try tap like. Kalau saya tap like sendiri boleh. Okay. Kalau saya tap like sendiri boleh. Kalau tuan-tuan dan perempuan tap like mungkin tidak kelihatan Okay, tak apa. Okay, hari ni kita punya coding like rosak. Okay, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum, apa khabar? Kepada semua subscriber saya, tuan-tuan dan perempuan, sekarang subscriber bukan lagi satu benda baru, tuan-tuan dan puan. Subscriber adalah satu perkara yang dah jadi common untuk kebanyakan media sosial. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak komen, so tuan-tuan dan perempuan perlu subscribe. Okay. Dalam mana-mana media sosial, tuan-tuan dan perempuan kena faham penggunaan media sosial hari ni bukan lagi perkara baru. Dan dah ramai orang menjana pendapatan sehingga jutaan ringgit menggunakan media sosial. So, tuan-tuan dan perempuan dekat luar sana yang mana-mana masih baru dan nak belajar, tuan-tuan boleh mula belanja saya give. Okay, dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan. So, apa yang berlaku kepada tuan-tuan dan perempuan yang baru nak mula berniaga? Okay, dengar baik-baik. Media sosial hari ni dia akan sampai kepada satu tahap yang pendapatan kita akan go unlimited, grow unlimited. Sebab tu tuan-tuan dan puan kena faham kalau awak tak biasakan dengan butang-butang dalam media sosial yang ada, sampai masa nanti tuan-tuan dan perempuan akan mula rasa tersisih dan terpinggir. Sebab apa? Sebab hari ni orang dah sampai kepada tahap yang buat live, nak buka komen kena bayar. Berbanding dengan ramai orang dekat luar sana yang masih lagi struggle, yang masih lagi pening tuan-tuan, pening macam mana nak buat dan sebagainya. Okey. Kejap, saya nak tahu dulu, subscriber saya boleh komen ke tak boleh komen? Sebab saya perasannya macam kita punya live macam ada problem. Subscriber check boleh komen tak boleh komen, cuba komen apa-apa.
Komen hi ke apa-apa ke? Boleh subscriber boleh komen Okay, Hafiz Adnan ada, boleh. Okay, tengok boleh. Alright. Okay, semua subscriber boleh komen Okay, komen tak ada masalah. Yang ada masalah hanya like. So, saya boleh like untuk diri saya je. Okay. Saya nampak like 30 tu saya like sendirilah. So, kalau macam ni saya like je lah. So, saya live hari ni saya like aja banyak-banyak. Okay. Teruk betul. Okay, jap bagi cantik sikit. Kita bagilah hari ni sebab like rosak. Kita bagi like 100 sajalah. Okay, gift pun tak nampak Okay, Apis nampak like. Saya tak nampak. Like 50 aja kat saya. Like dah over limit bos, tak ada. Mana ada over limit. Saya pernah dapat like 1 juta tuan-tuan puan tak adanya over limit. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil live, tuan-tuan puan boleh tap-tap like. Sebab tuan-tuan puan boleh nampak, tapi saya tak boleh nampak like ni banyak mana. Okey, tuan-tuan puan, terima kasih banyak. Masih lagi bersama dengan kelas malam ni. So, malam ni, tuan-tuan puan, saya nak kongsi macam mana cara menggunakan video untuk mendapatkan jualan. Sebab tu saya nak tengok berapa ramai kat dalam live ni yang betul-betul berminat nak belajar, boleh tak belanja saya 1 bunga ros. Nilai 1 bunga ros adalah 0.02 sen. Tu je tuan-tuan puan. Yuran malam ini kita bermula dengan 2 sen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan murah hati, nak sedekah lebih sikit dekat saya, tuan-tuan dan puan-puan, belanjalah saya 10 bunga ros ke 100 bunga ros, baru RM2, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kebanyakan orang dekat luar sana, bila dia nak berbelanja, dia suka murah hati dekat mana-mana tempat dia campak dia punya gift. So, hari ni saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kelas untuk memahami. Yeay, like saya dah okey dah. Nampak dah 7,100 lah. Okey, tuan-tuan puan, sambil-sambil tu boleh belanja like Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, memahami macam mana video marketing berfungsi. Okey, ini ilmu yang sangat mahal. Ilmu ni saya pergi kelas dengan 3 orang mentor di luar negara, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ilmu ni juga saya dapat daripada lebih kurang 15 video yang saya belajar daripada beberapa international module juga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya simplify tanpa menggunakan jargon. Okey, saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menggunakan bahasa paling mudah. Ini tuan-tuan dan puan kena faham apa dia bahasa paling mudah? Bahasa paling mudah adalah bahasa Melayu paling senang lah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham tanpa perlu tuan-tuan dan puan-puan merujuk makna di Google. Jargon, mamu, jargon, Jargon. Jargon adalah bahasa-bahasa aras tinggi. Yang mana kalau nak cari kena rujuk 3-4 buku pun tak jumpa jargon-jargon ni. Okay, so kita akan bercerita berkenaan dengan kenapa, macam mana video marketing boleh bantu untuk buat conversion. Tuan-tuan dan puan-puan, ini apa yang saya dapat daripada pengalaman saya buat jualan pada tahun 2020 sebanyak 2.4 juta. Saya buat jualan sebanyak 5.9 juta pada tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham apa yang saya sampaikan ini adalah berlandaskan kepada pengalaman saya. So, daripada pengalaman ini, saya belajar banyak perkara dan saya improvise. Sebab tu, sekarang saya nak beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya memilih untuk sepenuh masa menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya saya boleh bantu lebih ramai orang buat jualan. Sebab tu, Waalaikumsalam Roslim. Bila kita berada di dalam dunia media sosial, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena belajar macam mana video boleh convert kepada jualan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang dia confuse di antara cara lama dan cara baru membuat jualan. Dan ramai juga orang confuse di antara marketing dan sales, iaitu pemasaran dan jualan. Jadi bila ramai orang confuse, ramai orang kecewa. Kenapa awak kecewa? Sebab orang tak beli barang dengan awak.
Awak dah buat video tapi tak ada orang beli. Awak dah buat live tapi tak ada orang beli. Awak dah buat macam-macam. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kalau betul, tuan-tuan dan puan adalah orangnya, belanja saya lagi satu bunga. Sebab habis saja daripada live ni, tuan-tuan dan puan akan faham kenapa tak ada orang beli, kenapa jualan awak tak dapat, kenapa orang tak membeli dengan awak, dan apakah punca utama jualan tidak berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni adalah ilmu yang digabungkan di antara teori dan praktikal semasa perjalanan saya yang pertama, kunci jualan sebanyak 2.4 juta dan jualan yang kedua melalui media sosial sebanyak 5.9 juta. Jadi kajian kes yang saya buat tuan-tuan dan puan-puan, berlandaskan kajian ini sebenarnya kebanyakan orang dia confuse di antara barang keperluan dan barang kehendak. Ini yang pertama. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, ramai orang confuse di antara barang keperluan dan barang kehendak. Ini asas dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berniaga, tuan-tuan dan puan-puan mesti hilangkan kekeliruan ini. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tahu produk yang tuan-tuan dan puan-puan jual itu adalah barang keperluan atau barang kehendak. Ini tuan-tuan dan puan kena tahu dulu, apakah dia barang keperluan? Okey. Dalam penjelasan, barang keperluan adalah barang keperluan kalau tak pakai, mati. Kalau tak makan, mati. Kalau tak ada, mati. Nampak tak? Ini barang keperluan. Barang kehendak, kalau tak makan pun tak apa, kalau makan pun tak apa. Nampak tak? Ini tuan-tuan dan puan-puan. So, barang keperluan, kalau dalam term agama, barang keperluan adalah wajib. Okey, barang kehendak adalah sunat. Macam tu Nampak tuan-tuan dan puan? So, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi, bila tuan-tuan dan puan-puan fahamkan dulu prinsip keperluan atau kehendak, baru tuan-tuan dan puan-puan akan faham kenapa orang tak nak beli dengan awak. Nampak tuan-tuan dan puan? Sebab kesilapan terbesar usahawan adalah dia tak tahu produk yang dijual adalah barang keperluan atau barang kehendak. So, bila tuan-tuan dan puan-puan tak faham prinsip ini, maka tuan-tuan dan puan-puan memang akan confused, especially apabila tuan-tuan dan puan-puan nak buat video. Nampak? Ini masalah dia. Bila tuan-tuan dan puan-puan nak buat video, masalah utama tuan-tuan dan puan-puan adalah produk yang dijual itu adalah barang kehendak. Turun berat badan adalah kehendak. Cantik adalah kehendak. Nampak tuan-tuan dan puan? Apa lagi? Apa lagi produk? Apa lagi produk? Kowe adalah kehendak. Kuku adalah penapis air adalah kehendak. Apa lagi? Izzah Adin, Waalaikumsalam. Sambal adalah kehendak. Nampak? Kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan tak sedar produk yang tuan-tuan dan puan-puan jual adalah kehendak. Nampak tak? Baju adalah kehendak. Lagi apa lagi? Mama Matias jual apa? Cepat. Cuba, tak apa. Kita belum habis lagi kelas. Baru start ni. Fahamkan baik-baik. Emas adalah kehendak. Apa lagi? Skincare adalah kehendak. Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan jual? Skincare adalah kehendak. Apa lagi? Apa lagi? Produk kurus adalah kehendak. Apa lagi? Keropok adalah kehendak. Kuih raya adalah kehendak. Okay? So, tuan-tuan dan puan-puan, cara dia, beg adalah kehendak. Barangan kulit adalah kehendak. Apa lagi? Baju Melayu, baju raya adalah kehendak. Nampak tuan-tuan dan puan? Sebab tu ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan salah dalam membuat marketing sebab tuan-tuan dan puan-puan menjual barang kehendak. Kasut adalah barang kehendak. Sebab tak pakai kasut tak mati. Nampak? Ubat-ubatan adalah kehendak tuan-tuan dan puan. Apa lagi yang awak jual? Apa lagi yang tuan-tuan dan puan-puan jual? Kek adalah kehendak. Nampak tak? Apa lagi?
Ini apa yang berlaku? Sebab tu, cara dia untuk mengatasi masalah utama kebanyakan usahawan adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar. Jamu adalah barang kehendak. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah belajar cara-cara untuk mengubah kehendak menjadi keperluan. Catat. Okey, silakan catat. Cepat. Silakan tulis, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kena tulis ni. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar menukar kehendak menjadi keperluan. Okay. So, dah faham dah apa masalah tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya? Masalah semua orang adalah bila dia buat konten, dia gagal menukar kehendak menjadi keperluan. Sebab tu bila awak nak buat konten, awak mesti cari jalan. Kalau orang tak beli produk awak, dia mati. Itu formula. Tuan-tuan dan puan, formula nak buat video, formula nak jual barang, formula nak dapatkan jualan daripada konten. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila tidak ada formula ini, lalu tuan-tuan dan puan-puan tak faham kenapa konten tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dijual. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan nampak dah dekat mana masalah tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. So, apabila tuan-tuan dan puan-puan gagal mewujudkan keperluan terhadap produk tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, bila awak jual skincare, apakah yang menjadi faktor keperluan kepada produk awak? Nampak tak? Kenapa orang kena pakai produk awak? Kalau dia tak pakai produk awak, dia akan mati. Kalau dia tidak melabur di dalam emas, maka dia akan mati. Teruk betul perangai. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah kebanyakan orang bila dia buat iklan, dia buat video melampau. Tuan-tuan dan puan faham tak? Seolah-olah dunia akan kiamat. Seolah-olah produk tu nanti bila tak dapat, dia akan mati. Nampak? Sebab menukar daripada keperluan menjadi menukar kehendak menjadi keperluan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila buat iklan, dia akan menjadi melampau. Sebab bila melampau, okey, dia ada beza di antara melampau dengan overclaim. Ini tuan-tuan kena faham. Waalaikumsalam Faiz Izman. Dia ada beza di antara melampau dengan overclaim. So, berapa ramai nak belajar apakah perbezaan di antara melampau dan overclaim? Okey, berapa ramai nak belajar perbezaan di antara melampau dengan overclaim? Okey. Waalaikumsalam Syah Baraide. So, bila sesuatu konten tu yang awak buat ni melampau, bila orang tengok, orang akan tergelak. Nampak tak? Dapat? Macam Summer and Confused, betul? Okey, dengar Kalau dia melampau, orang akan tergelak. Tuan-tuan orang faham tak? So, melampau ni tak salah. Overclaim, dia bila dibuat, okey, seolah-olah jaminan itu sah. Faham tak? Kalau melampau, kita akan gelak, tuan-tuan. Ataupun orang akan bahan, ataupun orang akan tambah komen. Tapi kalau dia overclaim, tuan-tuan dan puan-puan, contoh, penyakit kencing manis boleh baik. Kan, iklan TMB boleh tergelak sebab dia exaggerate. Okay, so contoh, kalau awak overclaim, kencing manis boleh baik.
jeragat boleh hilang. Itu overclaim, tuan-tuan dan puan. Sebab jeragat takkan hilang. Kencing manis tak boleh hilang. Dia boleh turun dan dia boleh datang balik. Nampak tak? Macam mana overclaim? Darah tinggi, dia tak boleh hilang. Sebab siapa yang pernah ada darah tinggi, dia boleh turun dan dia boleh naik balik. Nampak? Tu kena faham. Sebab tu dia ada perbezaan di antara overclaim dan melampau. Nampak tuan-tuan? Katakan contoh, kalau tuan-tuan dan perempuan overclaim, tuan-tuan dan perempuan boleh dicas di bawah integrity and authenticity product dalam community guideline. Yes, Mas. Okey, KKM akan kejar sekiranya overclaim dibuat dalam bentuk cetakan flyers. Okey, kita ambil contoh kejadian yang berlaku kepada Lemonex. Berlaku kepada Lemonex, saya dapat berita Lemonex ditahan pada masa itu, produknya semua dirampas, kemudian dilepaskan hanya kerana ada stokis buat flyers overclaim. Tuan-tuan, ni kena faham. Overclaim tak boleh. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, mana-mana jangan tersalah. Okey, daripada sudut perubatan. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung tak boleh baik. Ni kita kena faham. Ramai di kalangan kita letak produk, makan suplemen, sakit jantung baik. Tak boleh. Okey, kencing manis baik. Tak betul. Okey, darah tinggi baik. Tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan. Tu benda-benda macam tu dia akan jadi overclaim. Itu perbezaan di antara iklan melampau. Okey, contoh. Katakan contoh kalau awak buat iklan, okey, orang ni bila dia tak makan ubat, tak makan suplemen tu dia letih, dia lesu, betul, dia macam mengantuk. Lepas tu dia minum je suplemen tu, dia boleh terbang kan, terbang pusing. Tu macam tu melampau. Faham tak? Katakan contoh dia sakit lutut kan, dia sapu je krim tu, kejap lagi tiba-tiba dia boleh lari 100 meter menang kan pertandingan. Itu iklan melampau. Tuan-tuan faham tak? Melampau boleh. Tapi kenapa bila tuan-tuan dan perempuan buat tak boleh? Sebab awak buat dia salah. Yes, macam iklan Thailand selalu buat. Betul. Bila lipas tu kena je berbuih-buih macam tu kan. Tu dia melampau. Itu boleh. Ekspresi melampau dia akan jadi lawak. Tuan-tuan faham Kalau kita buat konten, sekiranya melampau, dia akan jadi lawak. Tapi katakan contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat sesuatu konten, lepas tu dia overclaim, okey, antaranya penyakit baik. Ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh. Dia takkan baik sebab benda tu datang daripada dalam. So, bila benda tu datang daripada dalam, dia akan menyentuh organ-organ badan. Bila menyentuh organ badan, setiap orang yang ada penyakit tu dia mesti ada masalah kepada organ. So kita tak boleh overclaim. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang overclaim pun tak boleh jual barang. Tuan-tuan dan puan kena faham ni tuan-tuan dan puan kena tahu. Abdul Qayyum, Waalaikumsalam. Sebab pada tahun 2023 orang lebih suka kepada peniaga yang jujur. Apa maksud peniaga yang jujur? Peniaga yang jujur adalah hari ini orang lebih suka kepada penjual-penjual yang bercakap berkenaan dengan jangka panjang. Yes, betul. Jangan tipu orang tuan-tuan dan puan. Tolong. Ini kebanyakan usahawan-usahawan baru suka buat and then you akan dapat backfire. Tuan-tuan dan puan kena tahu bila kita berniaga sekarang, kita ada star rating. So, bila kita ada star rating, maka usahawan yang perlu belajar. Sebab tu, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang bila awak buat video overclaim, Waalaikumsalam Fatira. Bila awak buat video overclaim, dia audience automatic reject. Sebab tu, ada beberapa kaedah yang membolehkan sesebuah video tu viral
dan boleh dijual. Dia ada beberapa kaedah. Waalaikumsalam. Amin Fadli. Yes, betul. Jangan terdesak sahaja. So, akhirnya nanti reject. Customer akan lari apabila menonton video. Amin. Okey, waalaikumsalam. So, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana cara dia nak mengelakkan daripada video reject? So, apa yang berlaku? Waalaikumsalam Brother Z, waalaikumsalam Amirul Zikri. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Majority audience ataupun orang-orang yang nak membeli barang, maka dia akan melihat macam mana sesebuah produk itu boleh menyelesaikan masalah pada kadar yang segera. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Bila nak menyampaikan kepada audience, maka tuan-tuan dan puan-puan mestilah menawarkan tempoh masa. Kenapa kena ada tempoh masa? Dan tempoh masa mestilah logik. Nampak tak? Apa yang berlaku, ramai di kalangan kita apabila menawarkan sesuatu produk, kita tidak meletakkan tempoh masa yang logik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila tempoh masa yang logik, mestilah disokong. Disokong oleh testimoni yang logik juga. Sebab tu dalam tribe marketing, tuan-tuan dan puan, apa yang saya buat adalah tribe marketing. Marketing berpuak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di dalam tribe marketing adalah saya akan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk komen siapa yang dah sampai follower 10,000 dan ke atas. Boleh tak komen follower tuan-tuan dan puan-puan? Ini contoh dia. Macam mana marketing yang logik dalam tempoh masa yang logik dengan pencapaian yang logik. Nampak tu? Hafiz Adnan 11,500 follower. Remy Effendi 16,000 follower. Nampak? Fatira Adnan 14,900 follower. Tasyong 59,600 follower. Ibnu Basri 11,200. Mama Tias 23,800. Mamuji 12,000 plus. Syala 13,400. Tuan-tuan dan puan-puan tengok ini semua sahabat Boske yang bersama dengan saya dan mencapai follower 10,000 dan ke atas. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Orang-orang ni mereka sudah capai kejayaan berbanding tuan-tuan dan puan-puan yang baru bermula. Nampak? Apa yang menyebabkan diorang ni boleh capai 10,000 follower dan ke atas? Rizgani dah 28,100 follow. Nampak? Apa yang menyebabkan diorang ni capai? Mesti ada benda yang dia buat, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? So, ni kaedah yang saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah satu kaedah closing menggunakan tribe marketing. Kalau awak ada community berkaitan dengan produk, jadi apa awak buat? Audience ni tadi boleh menjadi testimoni kepada apa-apa produk awak secara live. Ni tuan-tuan dan puan tengok. Nampak tak? Audience yang bagi komen kepada testimoni dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan mestilah satu orang penyumbang kepada theory of proven success. Apa tu theory of proven success? Theory of proven success adalah tuan-tuan dan puan-puan menyampaikan sesuatu ilmu dalam masa yang sama, ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan sampaikan itu mestilah berkesan dengan kaedah kejayaan yang dibuktikan. Nampak tuan-tuan dan puan? Ini masalah ramai orang. Sebab tuan-tuan dan puan-puan baru bermula.
Macam mana awak nak dapat theory of proven success? Sebab awak baru je mula nak buat live. Awak baru je mula nak dapatkan pelanggan. Awak belum ada customer. Awak belum ada audience. Sebab itulah saya tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersahabat. Berkawan dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Bila awak sudah berkawan, bila awak sudah bersahabat, barulah jaringan perniagaan itu bermula. Sebab ramai di kalangan kita tak faham kenapa kena bersahabat dengan sahabat bosket. Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan bersahabat dengan sahabat bosket, barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat sahabat yang sama-sama faham. Sama-sama bisnes. Bila awak live, dia akan support. Bila awak buat video, dia support. Nampak? Tapi ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tak buat macam tu. Terima kasih Fatira. Terima kasih Ibnu Basri. Terima kasih Naura. Nampak tak? Sebab awak tidak berkawan dengan orang yang betul. Jadi lama-lama awak give up. Sebab awak kena faham dalam bisnes ni tuan-tuan dan puan-puan, yang ada hanyalah orang yang betul-betul fit for business. Apa benda binatang fit for business ni tuan-tuan dan puan-puan? Hanya orang yang betul-betul faham the theory of proven success akan bersahabat dengan orang yang faham apa itu proven success. Kalau tuan-tuan dan puan-puan seorang yang tak faham apa itu proven success, kita tak boleh berkawan walau tuan-tuan dan puan-puan satu hari nanti memang ditakdirkan akan viral sekalipun. Sebab tuan-tuan dan puan-puan penuh dengki, iri hati, riak dan takbur. Awak memang seorang yang takkan boleh bersahabat dengan sahabat bosket. Sebab sahabat bosket akan selama-lamanya bukan siapa-siapa. Ini tuan-tuan kena faham. Ini tuan-tuan dan puan, ramai orang ni tak boleh terima ni apa saya cakap ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, biarlah follower kita sampai 1 juta, 10 juta, 100 juta, sahabat bosket tetap bukan siapa-siapa. Sama juga dengan saya, tuan-tuan dan puan. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan cikgu, saya bukan sifu, saya bukan mentor, saya bukan siapa-siapa. Ini tuan-tuan kena faham. Okey? Saya hanyalah bos, seorang bos sikit. Ini tuan-tuan kena faham. Sebab tu bila kita bukan siapa-siapa ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bila kita bukan siapa-siapa, kita meletakkan ilmu ni untuk semua orang. Apakah maksud ilmu ni untuk semua orang? Kita buat sedekah ilmu, kita buat wakaf ilmu, kita sampaikan ilmu secara percuma. Jadi apabila kita sampaikan ilmu secara percuma, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak buat atau tak buat. Sebab tu saya kata dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya tak takut kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Saya tak takut. Siapa buat, siapa gunakan ilmu percuma saya, dapat jualan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, saya tak heran. Tapi yang paling saya takut adalah pada follower berapa tuan-tuan dan puan-puan akan mula meninggalkan sahabat bosket dan condemn sahabat bosket. Ini yang saya takut. Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan tak bantu bina orang-orang baru, tapi tuan-tuan dan puan-puan condemn orang-orang baru. Ini ketakutan saya. Dan berlaku pada setiap edisi, setiap 3 ke 6 bulan. Bila ada yang berjaya, dia akan padam apa sahaja kaitan dia dengan sahabat bosket.
Bila ada kumpulan yang berjaya, dia akan lari daripada sahabat bosku. Nampak? Kenapa macam tu? Sebab dia tak nak bantu orang baru, tuan-tuan dan puan. Abdul Qayyum, dia bukan sekadar lupa daratan, dia dah tak hidup di awang-awangan pun dia tak hidup. Kenapa dia tak nak bantu orang baru? Yes, dia jadi content creator. Cheap seat, Okay, cheap seat nanti kita ulas. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, apa yang berlaku bila tiba masa dia akan mula menyampah dengan orang baru. Sentiasa merasakan yang orang baru dengan semangat baru ni, selalunya dia akan rasa terancam. Nampak tak? Dia akan rasa terancam dengan orang baru. Saya tak faham apa masalah kebanyakan sahabat-sahabat kita ni, dia tak boleh tengok orang baru dengan semangat baru ni. Nampak? Itu dipanggil complacent. Mereka sudah selesa. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab awak dah selesa dengan position awak, awak sudah rasa diri awak terkenal, awak sudah rasa video-video awak ramai orang support. Waalaikumsalam Dr. Safi. Awak rasa ramai orang dah komen dekat video awak, jadi apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan dah tak boleh terima. Complacent. Okay? Kaca akan always be kaca and will never be a diamond. Okay. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ini apa yang berlaku kepada kebanyakan orang apabila masuk circle-circle baru yang lebih bersemangat, dia tak boleh terima. Dan benda ni, terima kasih Datuk Muhammad Mustafa Awang. Terima kasih Syed. Dia labu. Mereka bukan sekadar tercabar, tapi dia rasa seolah-olah orang baru ni tadi tak layak bercakap pun, tuan-tuan dan puan-puan. Ini apa yang berlaku di kalangan condemn creator. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ucapan yang sama pada tahun 2022. Siapa ingat? Siapa ingat? Ini adalah ucapan yang sama pada tahun 2022. Ini adalah ucapan yang sama pada tahun 2021. Dan ini adalah ucapan yang sama pada tahun 2020. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya, ini adalah ucapan yang sama sebelum perpecahan berlaku pada setiap tahun. Ingat tu dia. Siapa lagi saksi? Tu Nazri saksi, Dr. Safi saksi. Nampak tak? Mudah-mudahan saya tak jadi tanggang. Ya. Okey. Saya suka bantu doakan sahabat yang baru. Okey, saya ingat edisi 2022. Saksi besar, amin. Nak masuk tahun kedua dah ni nampak tuan-tuan dan puan. So nanti kita akan menyaksikan lagi pembelotan besar-besaran. Kita akan menyaksikan lagi sabotaj besar-besaran. Dan saya juga akan tetap menjadi boske yang macam mana tuan-tuan dan puan tengok ni. Okey, dan saya akan gelak bila setiap orang datang report dekat saya, oh boske, orang ni dah tak pakai hashtag, orang ni kutuk sahabat boske, orang ni mengutuk boske, orang ni kata macam ni dan sebagainya. Saya akan tengok dan gelak lagi. Dan bila tiba masa dia, saya akan bercakap sekali lagi dialog yang sama. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab akhirnya orang-orang yang sudah tidak menggunakan hashtag sahabat boske akan hilang. Okay? So, bila orang-orang yang sudah tidak menggunakan lagi hashtag sahabat boske, mereka akan kehilangan semangat. Perlahan-lahan dia punya semangat tu akan turun. So, dah tak ada dah hashtag baru tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Perpecahan dalam komuniti ini adalah satu perkara biasa. Setiap orang memiliki cita-cita besar dan tinggi. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang saya buat hari ini, saya tak buat benda ni baru, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercakap tentang media sosial seawal tahun 2006. Pada masa itu, pilihan raya 2008, kekalahan dihalakan kepada blok. Tuan-tuan puan.
So masa tu zaman blog. Zaman orang percaya kepada satu tulisan di dalam internet kemudian dicetak dan disebarkan. Sebab tu ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan hanya menonton apa yang saya buat, tuan-tuan dan puan-puan rasa, fikir tuan-tuan dan puan-puan boleh buat perkara yang sama tanpa sokongan sahabat Boskit. Nampak? Tanpa Boskit, tanpa sokongan sahabat Boskit, tuan-tuan dan puan-puan sentiasa merasakan diri tuan-tuan dan puan-puan boleh buat perkara yang sama. Duduk depan telefon, cakap dalam live, sembang berjam-jam, semua orang boleh buat. Tapi nak bercakap, hujah selepas hujah, fakta selepas fakta, pengalaman demi pengalaman. Ini satu perkara yang kita ramai-ramai kena kongsi dan belajar. Bukan sekadar menjadi satu orang yang boleh sembang, tuan-tuan dan puan. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Rasa macam masuk court. Sembang, semua orang boleh sembang. Tapi nak sembang macam Boskit, tuan-tuan dan puan-puan kena sama-sama berlatih. Sebab tu saya tekankan berlatihlah selama 10,000 jam untuk mencapai level mastery. Bila tuan-tuan dan puan-puan capai level mastery, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhujah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi seorang penyampai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyampaikan manfaat kepada seberapa ramai orang yang boleh. Tapi dasar manusia, tuan-tuan dan puan-puan, lagi dia buka mulut, lagi nampak bodohnya. Lagi banyak dia bercakap, lagi banyak perkara yang busuk tu keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa macam tu? Sebab secara dasarnya, tuan-tuan dan puan-puan tak tahu pun apa yang tuan-tuan dan puan-puan cakap. Sebab tuan-tuan dan puan-puan bercakap perkara yang tuan-tuan dan puan-puan tak pernah lalui. Sama macam kejadian tadi, bila tuan-tuan dan puan-puan tengok, Waalaikumsalam Asyam. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang berlaku, produk yang overclaim. Kenapa awak buat video overclaim? Sebab awak tak tahu kesan kepada overclaim boleh mengakibatkan tuan-tuan dan puan-puan kehilangan perniagaan. Kesan daripada overclaim. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan ingat, overclaim boleh menyebabkan orang membeli. Sedangkan daripada kajian saya, mana-mana iklan yang overclaim akan menyebabkan customer lebih jauh. Nampak tak? Sebab hari ini pelanggan dia sudah ada ilmu. Pelanggan sudah bijak. Berbanding tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana yang mana rata-rata masih lagi baru dalam industri ini. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? So awak bukan ada latar belakang advertising. Awak bukan ada latar belakang buat konten. Awak tak pernah edit video. Awak tak pernah rakam video. Awak tak pernah jadi pengacara. Kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun tak pernah berada di atas pentas. Dulu masa sekolah, nak naik pentas bertolak-tolak. Nampak? Tak ada leadership. Kenapa tak ada leadership? Tak nak pegang mana-mana jawatan dalam apa-apa industri. Awak sendiri tak pernah buat jualan di tepi jalan. Awak sendiri tak pernah close customer. Awak sendiri tak pernah bercakap selama berjam-jam untuk mendapatkan pelanggan. Nampak? Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan bukan orang yang berada di pentas penyampaian, tuan-tuan dan puan-puan bukan orang yang berada di pentas, okey, untuk membuat persembahan. Jadi kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan sukar untuk menyampaikan video konten dalam bentuk spontan di live ataupun dalam video-video TikTok yang tuan-tuan dan puan-puan cuba rakam. Jadi apa yang berlaku? Ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan perlahan-lahan menjauhkan diri daripada buat konten. Kenapa macam tu?
Sebab tuan-tuan dan puan-puan merasakan bahawa apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat itu adalah perkara sia-sia. Apatah lagi sekumpulan orang-orang yang overthinking dan orang-orang yang depression dan anxiety mempengaruhi audiens yang lain untuk ambil kesempatan di atas kepentingan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, ini attention era. Attention era adalah satu era yang orang ramai akan mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik tuan-tuan dan puan-puan, majoriti hari ni ramai orang otaknya kosong. Sebelum dia masuk ke dalam live bosque, dia tak tahu pun mentor tu binatang apa. Dia tak tahu pun proven success tu binatang apa. Pada permulaan, dia baru capai 10,000 follower, dia dah mula nak sekolahkan orang lain. Ini benda yang saya memang tak setuju untuk tuan-tuan dan puan-puan masuk pergi sekolahkan orang lain. Stop, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu sekolahkan orang lain. Pergi raikan semua orang betul atau salah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Rahsia dalam apa-apa perniagaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, macam mana kedai Cina boleh bersaing sebelah-sebelah dalam mana-mana bisnes. Mereka meraihkan apa sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia meraihkan apa sahaja? Sebab kita nak jadi center of sale. Apa tu center of sale, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan secara jujur. Kalau awak nak cari barang-barang komputer, wow, Ainju is back. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari barang-barang komputer, tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke shopping mall atau tuan-tuan nak puan-puan pergi ke Plaza Loyat? Mana satu? Mana satu? Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi? Atau awak akan pergi ke shopping mall biasa yang besar-besar tu? Mana satu awak nak? Kenapa nak pergi ke Loyat? Kenapa tak pergi ke shopping mall yang besar-besar tu? Sebab dekat situ ada banyak orang jual gadget dan barang-barang komputer. Sedangkan dekat shopping mall lagi murah. Kalau kita tahu kedai mana. Waalaikumsalam Gradilin. Kalau kita tahu kedai mana. Sebenarnya dekat Plaza Loyat lagi mahal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, saya bercakap bagi pihak supplier di Loyat tuan-tuan dan puan. Sebab saya supply barang kat sana dulu. Sebenarnya dekat Plaza Loyat lagi mahal. Ini tuan-tuan dan puan kalau nak tahu rahsia dia. Yang murah tu dia ada certain barang aja untuk pancing. Selebihnya barang dia mahal. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Tapi kalau kita tahu kedainya kat mana, cuma semua orang sudah ditanam Plaza Loyat murah. Sebenarnya yang murah dekat Plaza Loyat tu ada satu kedai je, nama dia Seri Komputer. Dia longgok barang kat bawah lantai. Faham tak? Tu ramai orang tak tahu. Semua orang ingat Plaza Loyat murah. Sebenarnya yang murah tu dekat Seri Komputer je. Dia letak semua longgok-longgok kat bawah. Yang barang longgok kat bawah tu je yang murah. Yang atas semua mahal. Semua sudah kena tipu. Tuan-tuan. Sebab tu, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni, bila ada Shopee, kan? Abang Ghazali, legend dia yang tahu Seri Komputer. Bila dah ada Shopee, bila dah ada Lazada, bila dah ada TikTok Shop, baru tuan-tuan dan puan-puan boleh buat perbandingan harga. Mana yang lebih murah. Dan of course, daripada online, jualannya lebih murah. Nampak tuan-tuan? Berbanding daripada offline. Dia punya perbezaan harga sehingga RM30 ke RM50 di online dan offline. Sebab dia orang
terus jual daripada kilang. Itu dipanggil factory to influencer. Nampak tuan-tuan? Ni dipanggil factory to influencer. Kebanyakan kedai sudah menjadi influencer. So diorang wujudkan diorang punya online retail, so dia jual terus tanpa perlu ada distributor ataupun orang tengah. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, apa yang mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke Plaza Loyat? Nampak tak? Perkataan di sini adalah ramai orang jual. Cuba komen. Ramai orang jual. Betul bos. Ramai offline dah terasa impact online. That's why. Itu perkataan dia untuk Plaza Loyat. Bila ramai orang jual, maka kita akan letak dalam mindset kita akan ada banyak pilihan. Apa dia? Banyak pilihan. Zam 73, terima kasih. Manusia suka kepada pilihan. Ni tuan-tuan kena faham. Manusia suka apa? Dia suka pilihan. So, bila dia suka pilihan, maka apakah option yang tuan-tuan dan puan-puan nak letakkan apabila setiap kali tuan-tuan dan puan-puan membuat jualan? Tapi tuan-tuan dan puan kena faham, pilihan hanya berkesan untuk jualan offline. Nampak tuan-tuan? Pilihan tak berkesan untuk jualan online. Bila ada pilihan dalam jualan online, customer cenderung tidak membayar. Ni kena faham Ini konflik. Cuba komen. Konflik. Konflik di antara jualan offline dan jualan online. Kenapa orang pergi star vendor? Sebab banyak pilihan. Kenapa orang pergi Stylo Fest? Sebab banyak pilihan. Kenapa orang pergi Absolute Fest? Sebab banyak pilihan. Tapi kenapa orang tak beli dengan kau? Sebab banyak pilihan. Fahamkan benda ni baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah buat kepada customer, bila ada 3 pilihan, customer tak bayar. Sebab bila customer sudah datang kepada kita secara online, maksud dia dah nak barang tu. Urusan jualan mesti diselesaikan segera. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tangkap terus bayar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biar dia jalan-jalan dulu, jualan tidak berlaku. Okey, pause. Pause. Komen, pause. Okey, komen pause. Cepat, komen pause. Nanti. Belum habis lagi. Komen pause. Waalaikumsalam, Mas Tudun. Okey. Komen pause. Okey, pause. Okey, pause. Sebenarnya, perkara yang sama juga berlaku kepada jualan offline. Sebenarnya. Itulah, tak ada pause macam ni. Pause tak ada pause. Okey. So, berlaku juga pada offline. So, apa berlaku? Bila terlalu ramai orang dekat Star Vendor, terlalu ramai orang dekat Stylo Fest, terlalu ramai orang kat Absolute Fest, tak ada orang yang kerja dia tangkap dan sembelih pelanggan. So, kebanyakan orang yang buka booth, dia buat assumption, andaian, mengatakan bahawa orang tak nak beli barang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah buat method yang sama dekat Celcom. Saya buat event Celcom untuk jual broadband. Broadband. Okey, dia macam pendrive tapi dia broadband yang boleh letak SIM card. Okey, hari ni viral video Boy Iman. Itu tak apa, dia mengaku tidak bersalah. Aduh, mampus. Okey, so saya jual ZTE dengan Huawei broadband.
So, bila saya jual ZTE dengan Huawei ni, tuan-tuan dan puan-puan, harga pasaran adalah 399. Tuan-tuan dan puan, harga pasaran adalah 399. Okey? Harga promosi adalah 199. Harga saya jual 799. Berapa harga promosi? Saya jual 799. Ini tuan-tuan kena faham. Macam mana saya buat 26,000 satu hari? Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena tahu tau. Saya punya cara, bila saya menjual, saya tak boleh jual murah, tuan-tuan dan puan. Saya tak mampu. Sebab saya tak nak tipu pelanggan, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak nak tipu pelanggan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Bila tuan-tuan dan puan-puan pakai internet, takkan tuan-tuan dan puan-puan nak internet yang perlahan? Betul tak? Cuba jawab dengan saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai internet, takkan tuan-tuan dan puan-puan nak internet yang perlahan? Tuan-tuan dan puan-puan mesti nak internet yang laju. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak internet yang laju, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan, apa perasaan dia bila tuan-tuan dan puan-puan tengok internet, tengok movie, tengok YouTube, sangkut? Sakit hati tak? Awak sakit hati tak? Tak apalah kalau awak nak sakit hati, saya ada package 299. Tak apalah, ambillah package sakit hati. Tak ada masalah pun. Betul, balik sakit hati lah. Saya tak ada masalah pun, ambillah yang 299. Tak apa. Boleh. Kalau nak yang sakit hati, ambil 299. Saya tak ada masalah, tuan-tuan. Kan? Sekarang kalau nak internet laju, kena PM Abang Topi Merah lah. Ini cerita zaman dulu. Kalau awak nak sakit hati, awak boleh ambil package 299. Okay? So, macam mana sekarang? Tak apalah. Saya bagi package kurang sakit hati nak? Kurang sakit hati. 499. Sakit juga. 499. Tapi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu package suka hati. Bila balik, suka hati. Ni 799. Terpulang tuan-tuan dan puan-puan. Terpulang tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tentukan nak package yang mana. Nak package sakit hati ada, kurang sakit hati ada, package suka hati. Macam Hafiz, belajar sesuatu. Okey, berapa ramai belajar sesuatu? Belanja saya pause. Bagi pause berendah-rendah sikit. Aduh, kau ni kena lah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan mesti belajar. Macam mana cara nak buat jualan. Nampak? Apa yang berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah tuan-tuan dan puan-puan tak pernah berada di lapangan. Tuan-tuan dan puan-puan tak pernah menjual. Bila tuan-tuan dan puan-puan tak pernah menjual, tuan-tuan dan puan-puan masuklah star vendor, masuklah Absolute Fest, masuklah Stylo Fest. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan akan fitnah ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Ramai orang suka fitnah ekonomi. Terima kasih, Zam. Nampak tak? Asyik-asyik cakap ekonomi jatuh. Asyik-asyik nak salahkan Perdana Menteri daripada nombor 1 sampai Perdana Menteri nombor 10. Yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham adalah kaedah sembelih pelanggan. Berapa ramai nak belajar ilmu sembelih pelanggan malam ni? Berapa ramai nak belajar ilmu sembelih pelanggan malam ni? Saya nak tahu dulu. Berapa ramai nak belajar ilmu sembelih pelanggan? Berapa ramai nak belajar? Okey. Saya akan ajar dalam masa 30 minit tapi untuk subscriber saya saja. Boleh? Sebab ini ilmu yang saya akan kongsi pengalaman yang best gila. Okey. Yang ni saya hanya akan ajar kepada subscriber saja. Boleh? Okey, saya bagi masa dekat tuan-tuan dan puan-puan
2 minit untuk subscribe. Mana-mana yang belum subscribe okay? Saya sebenarnya tak nak buat benda ni tuan-tuan dan puan. Dengar Saya sebenarnya tak nak buat benda ni. Especially yang subscribe ni. Tapi saya ditekan oleh sistem. Saya ditekan oleh TikTok hanya kerana saya dah hidupkan subscriber, saya tak boleh undur. Jadi saya kena buat tuan-tuan dan puan. So suka ke tak suka, saya kena layan subscriber saya. So mana-mana yang tak subscribe, saya bagi masa 2 minit. Okey tuan-tuan dan puan-puan, boleh subscribe sekarang. Okey. Okey, so ini adalah kelas yang hanya subscriber saja boleh tengok. So apa yang berlaku? Mana-mana orang yang tak subscribe, dia boleh duduk dalam kelas ni selama 1 minit. Dan kemudian apa yang berlaku? Okey, yang subscribe dia akan tengok macam tak ada apa-apa. Yang tak subscribe, dia akan join for a live preview. Nampak Tak apa, dia ada tulis join for a live preview. Jadi mana-mana orang yang tak subscribe, dia memang hanya boleh stay dalam live ni selama 1 minit. So dalam lebih kurang tempoh 1 minit ni, kita tunggu dulu dia orang ni dikeluarkan daripada live. Cuci tuan-tuan dan puan-puan. So apa dia orang buat? Dia akan cuci dulu, keluar dulu semua orang. Okey, semua orang keluar. Kita bagi dulu yang tak subscribe ni keluar. Supaya bila kita kongsi ilmu ni kejap lagi, okey, dia akan tinggal orang-orang yang subscribe saja. Okey, tuan-tuan. So, apa yang kita akan belajar sekejap lagi adalah ilmu macam mana cara membuat jualan, okey, yang mana dua-dua boleh pakai. Online boleh pakai, offline boleh pakai. Dan jualan adalah kemahiran saya. Sebab tu ramai orang kat luar sana, apabila dia tidak ada kemahiran jualan, memang susah untuk dia bawa masuk duit dalam apa-apa perniagaan yang dia buat. So, ramai juga orang kat luar sana, dia confuse. Nak buat marketing dulu atau nak buat sale dulu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila ramai orang dia mula confuse, nak buat sale dulu ataupun nak buat marketing dulu. Nampak tak? Kat mana yang tuan-tuan dan puan-puan akan mula pening. Dan apa yang berlaku? Man Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berlaku? Ramai juga di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, bila dah confuse, tak tahu nak buat marketing dulu, nak buat sale dulu, maka tuan-tuan dan puan-puan berakhir tak buat apa-apa. Itulah kisah dia. Macam mana perjalanan perniagaan ni. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, bila menyentuh berkenaan dengan menjual produk, maka saya suka nak quote 3 pengalaman jualan yang pernah saya lalui. So pengalaman yang pertama dalam bidang jualan adalah pada usia 9 tahun. Okay, pada usia 9 tahun, saya parut kelapa. So, arwah nenek saya ajar saya kupas kelapa and then bersihkan, belah dan parut. Tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya belajar daripada aktiviti parut kelapa pada usia 9 tahun, tuan-tuan dan puan-puan? Nenek saya dia ada ladang kelapa, maka saya belajar sesuatu yang sangat besar bila saya jual kelapa, tuan-tuan dan puan. Saya belajar upselling dekat sini pada usia 9 tahun. Apa yang saya belajar daripada upselling, tuan-tuan dan puan? Okay, dengar baik-baik. Bila kita nak parut kelapa, tuan-tuan dan puan-puan, okay, maka kelapa tu dia ada 2 jenis. Kelapa yang pertama adalah kelapa yang dia bawa sendiri. Kelapa yang kedua adalah kelapa nenek saya. Okay? Walaupun orang yang bawa kelapa tu dia ambil kelapa nenek saya dekat dalam kebun tu, tapi saya tak kisahlah. Asal dia datang, saya ambil upah parut 10 sen. Okey tuan-tuan? Saya ambil upah parut 10 sen. Katakan contoh, kalau saya ambil kelapa saya, kelapa nenek saya, maksudnya ladang nenek saya parutkan dengan upah 30 sen. Okey. Itu tahun 1993. Sekarang ni saya kena fikir macam mana cara dia saya nak mengelakkan daripada diorang curi kelapa nenek saya
dalam masa yang sama, saya nak penambahan pendapatan. So, siapa-siapa yang datang, saya cakap, lepas ni, saya dah tak terima ambil upah parut kelapa. Saya hanya akan buat delivery kelapa. Nombor 1, untuk mengelakkan daripada kelapa dicuri. Nombor 2, saya nak tambah 20 sen lagi pendapatan. Tuan-tuan dan puan. So, semua pelanggan yang datang, saya cakap dengan dia, mulai esok, kalau nak kelapa, pagi-pagi bagi tahu dengan mak saya, sebelum saya pergi sekolah tengah hari, saya akan buat delivery. So, sekarang saya dapat penambahan pendapatan 20 sen satu biji kelapa. Macam? Jelas tak, tuan-tuan dan puan? Saya tukar. Saya cakap dengan dia, saya dah tak ambil upah, siapa nak kelapa, boleh satu biji 50 sen siap delivery. So, macam mana? Jelas tak, tuan-tuan dan puan? So, saya dapat penambahan pendapatan sebanyak 20 sen setiap delivery. So, dekat situ, apa yang berlaku? Saya dapat lock lebih kurang 20 rumah. Setiap hari, saya akan parut siap-siap. Lepas tu, saya akan isikan dalam plastik dan saya buat delivery jalan kaki dan basikal. Itu dia punya kaedah. Itu yang pertama. Itu pengalaman saya dalam upselling. Maka, saya nak sentuh pengalaman saya yang kedua. Pengalaman saya yang kedua dalam dunia jualan adalah saya repair komputer KWSP pada tahun 1999. Masa tu saya tingkatan 3, tuan-tuan dan puan. Bermula daripada ayah saya bawa saya pergi ke Best Computer dekat Kelang. Dia bawa saya pergi situ, dia pun sign duit KWSP RM3,500 untuk keluarkan sebiji desktop. Okay, tuan-tuan dan puan, desktop tu masih ada dekat rumah saya. Okay, desktop tu masih ada, tapi kat kampung lah. Okay, tahun 1999. Masa tu KWSP boleh keluarkan duit. Tuan-tuan dan puan, kelemahan komputer KWSP masa tu, dia tidak ada Microsoft Office. Jadi akibat daripada kelemahan tak ada Microsoft Office, so apa yang berlaku, ramai orang tak boleh tulis surat gunakan komputer dia. So, saya pergi daripada rumah ke rumah. Yes, desktop atau laptop dihantar Pos Malaysia, tapi ayah saya, dia cash out duit tu, dia pergi bayar ke kedai. So, yes. Tak, yang saya punya tu Windows 95 masa tu. Belum ni lagi. Yang ayah saya beli tu, dia beli dulu, lepas tu dia claim. Sebab dia ada duit kan. So, dia pergi dekat KWSP, dia claim. Dia claim maksimum lah masa tu RM3,500. So, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Yes, Windows 95. Setiap komputer tak ada Microsoft Office. So, saya charge dekat kampung saya, satu komputer RM25. Tuan-tuan dan puan, untuk Microsoft Office dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan untuk satu kampung saya, satu komputer RM25 untuk Microsoft Office. RM25. Ni tambahan saya baru teringat. Install apa, tuan-tuan dan puan-puan? Lagu. RM25 install Winamp. Isi lagu. RM25 masukkan game. RM25 masukkan 100 movie. Internet tak ada lagi, Brother Z. Masa tu internet dekat kawasan saya ni tak banyak tempat ada. Rumah saya ada internet sebab rumah saya tepi jalan. Tapi internet masa tu Counter Strike tak ada lagi, Amirul Zikri. Okay, masa tu orang main game Half-Life. Orang tak ada lagi Dota. Masa tu kita main Warcraft. World of Warcraft pun belum keluar. Counter Strike belum keluar masa tu. Masa tu Half-Life, Red Alert,
Age of Empire. Saya ingat sebab setiap tu dia ada harga-harga dia. Emulator Queen, Emulator King. Tu dia tuan-tuan dan puan. Itu produk saya masa tu. Setiap satu masuk RM25. Crush, Kill and Destroy. Saya ingat sebab saya main semua habis. Crush, Kill and Destroy. Red Alert, Dune 2000. Diablo saya tak sempat main sebab Diablo lagi baru. Masa tu. Diablo adik-adik saya main. Saya dah tak ada masa lah sebab saya dah sibuk buat duit. Saya punya masa tu Pentium. Yes, zaman-zaman Celeron lah. Age of Empire. So, saya beritahu dengan tuan-tuan dan perempuan. Zaman saya, Brother Z, belum ada cheat lagi masa tu. Masa tu, baru keluar yang CD tu kita boleh clone kan dalam tu. Okay, kita baru boleh clone CD. Pentium MMX. Bukan Pentium tu Bukan 486. 486 laju. Saya punya 166. MMX. 666. 166. Jangan main-main So, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Yes, mirror. Okay. Kita baru mirror masa tu. Masih lagi benda Nero. Betul. So, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, satu hari saya akan bawa balik 300 hingga 600 ringgit. Tingkatan 3. Pakai Norton. Tapi saya antivirus, saya tak pakai Norton. Saya pakai Smartdown. Tuan-tuan apa bayangkan? Yes, zaman MySpace, zaman Friendster. Tingkatan 3. Balik rumah 300 ke 600 ringgit satu hari. Masa tu, Plaza Lawyat belum ada orang meniaga lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Orang meniaga dekat Imbi Plaza. Masa tu Sungai Wang masih happening. Kalau nak cari CD, pergi Sungai Wang. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tingkatan 3. Setiap minggu, pergi Lawyat, bawa sekurang-kurangnya 2,000 ke 3,000 ringgit. So, agak-agaknya habis kat mana, tuan-tuan? Tingkatan 3, pergi Sungai Wang, pergi Lawyat, habis kat mana, tuan-tuan dan puan? Habis duit dekat Eco Park dengan Extreme. Jun Saito dengan Cantona 7. Tahu tak? Tu habis pergi shopping. Yes, saya bukan duduk KL. Saya duduk Kuala Selangor. Saya duduk Jeram. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Seronok tak seronok bila umur 15 tahun. Seminggu memang ada 1,000 ke 2,000 ringgit confirm, tuan-tuan dan puan-puan. Dan benda ni berlarutan sampai saya SPM. Banyak. Memang banyak Kita memang ada duit, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memang have fun Pergi Sungai Wang, memang shopping gila-gila masa tu. Seronok. Okay. So, tuan-tuan dan puan bayangkan, masa tu saya berulang balik. Tapi ayah saya tak tahu saya pergi Sungai Wang masa tu. Sebab saya pakai motor dia. Tapi saya suruh kawan saya bawa motor. Kawan saya ada lesen. Saya tak ada lesen. Kawan saya ni laki, saya Abu nama dia. Tapi akhirnya dia ada masalah mental lah lepas tu. Sebab dia pergi makan pil kuda banyak-banyak. Okay, hilang kawan saya ni, tak tahu mana pergi lah. Pakai motor Chris, tuan-tuan dan puan. Pergi Loyat Plaza. Ada satu hari tu, ayah saya, dia balik surau, dia letak wallet dekat dalam motor Chris tu, tuan-tuan dan puan. Aduh. Saya tingkatan 3 ada telefon dah, tuan-tuan dan puan. Sebab duit banyak. Kejap lagi ayah saya telefon. Dia cakap, pukul 2, dia nak pergi kerja. Ayah saya kerja kilang dekat Bukit Raja. Saya baru sampai Imbi Plaza. Baru parking, tuan-tuan dan puan. Saya sampai pukul 1. Dia nak pergi kerja pukul 2. Aduh. So, saya dengan Syed Abu, tuan-tuan dan puan-puan, dia bawa motor laju. 1 jam. Ngam-ngam sampai.
Silap wallet dia ada kat dalam motor. Memang jauh daripada Loyat, daripada Imbi nak pergi balik. Tak jadi beli tuan-tuan puan. Perjalanan sepatutnya 1.5 jam kalau bawa relax-relax. Tapi Syed Abu bawa 2 kali slide jatuh tuan-tuan dan puan. Kita slide motor tu 2 kali jugalah terlepas tuan-tuan dan puan. Tapi Alhamdulillah sampai dengan selamat. Adalah calo-calo sikit dekat kasut. Tak ada masalah. Yang penting sampai. Itu pengalaman saya dalam jualan. Tuan-tuan dan puan, umur saya 15 tahun dengan pendapatan. So, dah lama-lama dah buat online, dah bosan. So, kita pergi kepada produk. So, bila produk, ada 2 pengalaman besar saya dalam jualan. Yang pertama adalah Astro, yang kedua adalah Celcom. Celcom saya dapat kuota daripada syarikat Datuk Rahman Dahlan. Kebetulan, saya pergi kapal beli Asia ke Jepun. Ada seorang senior saya ni, dia anak buah Datuk Rahman Dahlan. So, dia orang ada kuota Celcom. Itu yang tadi saya jual broadband tu. So, apa berlaku? Saya jual Celcom broadband dekat PKNS Shah Alam. Okey, dekat PKNS Shah Alam, belah belakang, jalan boleh pergi SCC Mall tu. Ada lorong kan? Ada jalan tengah tu kan? Boleh lintas. So, saya jual dekat depan tempat bayar tiket parking. Dekat situ saya buat jualan satu hari RM26,000 tuan-tuan. Itu banyak kaedah. Tahun 2005 atau 2006. Kau tak silap saya. 2005 atau 2006. Sorry. Yang tu 2009. Sorry. 2009. Sebab saya dah balik daripada Jepun. Lepas tu saya buat tu. 26,000 tuan-tuan. Itu saya buat Celcom. Sampai akhirnya, Datuk minta saya pergi ke Menara Atlan dekat KLCC. Sebelah KLCC tu, meeting dengan Celcom. Celcom cakap dekat saya, minta maaf, kita dah tak boleh bagi bekalan kepada syarikat tuan sebab tuan jual terlalu banyak. Aduh. Saya musnah. Tuan-tuan. Faham tak? Saya dalam bisnes ni tuan-tuan puan saya dekat situ yang saya musnah. Bila supplier tak boleh supply. Tuan-tuan puan. Yes. Jual banyak pun susah. Sebab itulah saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila awak betul-betul join dengan saya, memang antara isu utama adalah bekalan. Ini apa yang berlaku kat ramai orang lah. Once you ready and you faham apa you buat, memang you akan hadapi masalah bekalan. Nampak tuan-tuan dan puan? Saya memang musnah. Jadi saya down tuan-tuan dan puan. Tapi saya down pun tuan-tuan dan puan. Untuk Celcom tu, saya dah buat 700,000. Masa saya down tu, saya dah buat sale 700,000 tuan-tuan dan puan. Masa saya down tu, saya punya untung bersih tuan-tuan dan puan dekat 200,000 masa tu. That's why barang habis tuan-tuan dan puan. Ada lagi, saya ada banyak kisah down akibat daripada jualan barang habis ni. Saya pindah kerja ke Shah Alam 2007. Alright. Saya ada banyak tuan-tuan. Saya ada banyak episod sedih kerana barang tak ada tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya lama-lama saya give up, saya buat media sosial. Saya buat media sosial sebab saya dah letih tuan-tuan dan puan. Saya dah letih dengan barang habis ni tuan-tuan dan puan. Sama juga dengan cerita Astro. Astro pun sama juga tuan-tuan dan puan. Antara kenapa punca saya give up dengan Astro masa tu adalah installation time terlalu lama. Saya dah buat banyak tuan-tuan dan puan sale saya. Saya sorang-sorang tau. Saya masa tu saya buat untuk Astro, jualan sorang-sorang sebulan dah 12,000 sale tuan-tuan dan puan. Jadi bila saya dah buat 12,000 ni, 12,000 tu commission. 12,000 tu commission tuan-tuan dan puan. Cuba kira berapa piece saya buat. 12,000 bagi RM25.
Cuba kira. 12,000 bahagi RM25. Berapa dapat Sekejap, sebab saya tak ada kalkulator kat sini. 12,000 bahagi RM25. Cuba kira. Berapa saya buat? Berapa piece saya buat tu? Ada tak siapa-siapa ada kalkulator? 12,000. Ada, saya ada ni 12,000 bahagi 480 piece. Sebulan jual seseorang, tuan-tuan. 480 piece. Saya jual seorang-seorang Astro. yang baju kuning tu, saya dah tak larat. Saya dah tak larat nak tunggu orang komplain install terlalu lambat, tuan-tuan. Tu saya berhenti. Astro. Saya dah tak larat. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, saya punya kekecewaan dalam bidang jualan adalah produk terhad. Sembang, semua orang boleh sembang. Okay? So macam mana tuan-tuan nampak? Ini 3 pengalaman saya dalam bidang jualan. So menarik tak tuan-tuan? Saya nak tanya dulu. Sebab kita ni berinteraksi 2 hala. So macam mana? Menarik tak? Saya punya problem semua dekat operation ni. Sebab tu bila nak menjual, maka tuan-tuan dan puan-puan kena faham kaedah sembelih customer. Okay. Ni dia. Ni dia punya kaedah. Dengar baik-baik tuan-tuan. Sebenarnya untuk setiap jualan, dia bergantung kepada diri tuan-tuan dan puan-puan. Apapun produk yang you nak jual, dia bergantung kepada you. Jadi apabila bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan, setiap kaedah jualan mestilah memahami kehendak customer. Tuan-tuan dan puan mesti tahu apa yang customer nak. Customer dekat luar sana, dia nak sesuatu yang eksklusif. Dia nak sesuatu yang orang lain tak ada. Dia nak jadi yang pertama. Ini tuan-tuan kena faham. So, ramai di kalangan kita dekat luar sana. So, apa yang berlaku? Kita tak faham customer tu nak apa, dan antara kelemahan ramai adalah tuan-tuan dan puan-puan tidak ada product knowledge. So, kita pergi dulu dekat Selcom. So, apa saya buat? Saya buat cerita. Saya akan buat cerita macam ni, tuan-tuan. Saya akan lukis. Terima kasih, Hidayat. Okay. Sambil-sambil, saya akan lukis telecommunication tower. Okay. So, saya akan cakap dengan diorang. Tahu tak siapa pembina telecommunication tower ni, Kak? Pembina telecommunication tower adalah Telekom Malaysia. Okay. Katakan contoh, kalau dekat atas tu, okay, kalau dekat atas tu, dia nak bagi sewa kan, selalunya Maxis, Digi, dia akan letak kat bawah je. Dekat atas dia akan letak apa? Dia akan letak Selcom. Sebab tu kalau tengok Maxis dengan Digi, selalunya pencawang dia tumpang-tumpang atas bangunan je. Sebab tu saya nak tanya dengan abang dengan akak. Sekarang ni, kalau akak dengan abang nak tahu, dekat dalam seluruh Malaysia ni, telecommunication tower siapa paling banyak? Cuba jawab dengan saya. Ini saya dah ajar je tadi. Betul tak? Saya dah ajar. So saya nak tanya. Telecommunication tower siapa paling banyak sekarang? Cuba jawab. Saya masuk binariam. Okey. Cepat. Siapa punya paling banyak? Ni kan saya dah ajar tadi. Betul tak? Itulah saya cakap dengan abang akak. You mobile belum ada lagi masa tu. Selcom paling banyak. Ini zaman dulu. Jangan cerita zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saya cerita Digi. Okey? Kalau zaman sekarang saya cakap Digi. Sebab Digi dah beli Selcom. Itulah abang akak tak percaya cakap saya. So Telekom semua tower dia. Nanti kejap lagi bini dia cakap kat suami dia. Betul lah bang, memang TM punya tower tu. Ataupun suami dia akan cakap dekat isteri. Bang, betul lah bang, memang TM punya. Kan saya dah cakap. Itu abang tak percaya. Jadi ada tak kemungkinan tak ada lain? Tak ada. So Selcom akan cover dekat mana-mana pun, walaupun dalam hutan. Itu masalah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Sebab tu product knowledge sangat penting. Okay, itu nombor 1.
Nombor 2. Saya belum closing ni. Sebab tu saya jual 799. Okay. Saya belum closing ni. So, saya akan tanya. Okay, bang. Okay. Sekarang ni, telefon abang ni. Sorry. Sekarang ni, broadband ni. Okay. Broadband ni. Dia macam tu. Pendrive. Okay. Dia pendrive. Okay. Dia pendrive. So, jenama ZTE ataupun Huawei. Masa ni Huawei tak ada telefon lagi tau. So, saya tanya. Ni, broadband ni, dia umpama BMW. Ataupun Merc. Saya nak tanya dengan abang dan akak. Kalau masuk enjin kancil, boleh pergi tak? Cuba jawab dengan saya. Kalau masuk enjin kancil, boleh pergi tak? Cuba jawab dengan saya. Cuba komen. Saya tanya ni. Cepat bang. Cepat tak? Cepat abang kak. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan mesti mau masuk enjin Celcom. Baru dia pergi laju. Mak, mesti mau masuk enjin BMW, mesti mau masuk enjin Merc. Sebab tu kalau you ambil Celcom punya brand, dia akan pergi lagi laju. Itu nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, kena faham. Dekat luar sekarang ni, ada banyak brand Alcatel. Siapa ingat brand Alcatel? Harga Alcatel 100. Betul? Masa tu harga Alcatel 100. Harga ni, BMW punya package ni 799. Betul? Ingat tak Alcatel? Saya cakap dengan abang dengan akak komputer abang akak tu harga 3,500. Kalau malam-malam lupa nak cabut, lupa nak tutup komputer, kalau Alcatel tu cair macam mana? Cuba jawab dengan saya. Kalau telefon, kalau broadband Alcatel tu cair, satu rumah terbakar. Tak apalah, tak payah ambil yang original ni. Akak dengan abang boleh pergi China depan sana beli. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Kalau akak dengan abang tak nak, tak apa. Kalau akak dengan abang tak nak, tak apa. Sebab dia cair nanti dia terbakar, satu rumah terbakar. Takut tak? Okey. Saya bagi lagi satu. Lagi takut. Okey. Ini booth saya tau. Ini booth saya. Okey, ni booth dekat depan tu. Okey. Ni booth dekat depan tu. Lepas tu saya barang tak ada tau. Barang tahu saya buat apa? Saya letak kotak tu, kotak broadband tu. Ni semua kotak broadband tau. Dekat atas tu saya letak duit RM10. Saya letak duit RM10, 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 RM10. Dekat atas meja ni ada satu kotak je. Tahu dia tulis apa kat sini? Last. Kalau abang tak nak, tak apa. Ni bawah ni semua orang dah booking. Dia orang pergi masuk duit, ambil duit. Kalau abang nak, abang booking sekarang RM10. Kalau tak nak, tu bukan masalah saya. Sebab abang lagi suka kan komputer abang terbakar, lepas tu rumah abang, satu rumah semua terbakar. Abang lagi suka saya tipu abang kan? Alcatel. Saya ada satu Alcatel kat bawah ni. Kat bawah ni ada. Abang suka kan rumah abang terbakar, abang ambil ni 100. Tak ada masalah. Tak apa. Untuk abang, saya bagi Alcatel ni RM50. Biar rumah abang dengan abang-abang sekali gentung terbakar, besok saya senang hati tengok abang masuk surat khabar. Ada anak ada berapa bang? 2. Dengan anak-anak sekali terbakar. Abang boleh terpulang abang lah. Nak ambil yang mana? Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Nak ambil ya. Tak nak ambil sudah. Semua salah tak? Jawab dengan saya. Semua salah tak? Tak ada, saya tak ada masalah. You nak Alcatel ada. Ni, Cina tu kat dalam jual 100. Saya jual dengan abang RM50. Ambil RM50. Saya ni bang, saya cakap dengan abang
Saya bukan jual satu barang. Saya bukan jual broadband ni baru, tuan-tuan dan puan. Saya dah jual lama. Sebab tu saya ni bang, sebab saya ni kenangkan abang dengan saya ni, sebab dah bercakap. Abang bertuah hari ni dapat jumpa saya tau. Kalau orang lain dia dah tipu abang, dia dah sembelih abang, habis abang. Besok abang punya komputer terbakar, abang punya pasal abang. Dunia digital ni adalah dunia yang sangat kejam. Semua orang nanya satu sama lain bang. Saya cakap dengan abang, dalam dunia digital ni, semua orang nak tipu bang. Lagi-lagi abang tengoklah geng-geng yang meniaga ni, mata sepet ni semua. Bapak resis nak mampus. Bang, dia orang ni janji sale ya bang. Sebab tu dia orang jual ketel. Abang faham tak? Sebab tu dia orang jual apa ni, broadband murah. Abang tahu? Saya tanya dengan abang. Broadband Huawei sampai sekarang mamu simpan. Elok sampai sekarang. Bang, abang tengok muka saya ni bang. Saya takkan nak tipu abang. Sebab apa? Berapa orang je orang Melayu dalam dunia digital ni? Cakap dengan abang cakap dengan saya. Abang cakap dengan saya. Abang betul dengan saya. Sebab Cik K kena tahu. Saya tak pernah dapat customer Cina. Walaupun saya terror. Ini industri. Ini tuan-tuan kena faham Saya cakap terang saya tak pernah dapat customer Cina. Saya pernah buat event dekat sekolah Pandamaran, sekolah Cina Pandamaran. Saya cakap terang budak-budak Cina datang, dia cakap dia pakai Digi. Saya pernah ditugaskan dekat Batu Cave. India tak pakai Celcom. Dia kata ini Maxis yang buat. Nampak? Saya cakap terang akak abang. Ini maruah kita. Bodoh. Tuan-tuan dan puan, bila buat jualan ni kalau betul-betul tuan-tuan dan puan menghayati setiap penjualan ni, maka tuan-tuan dan puan akan faham pattern perjuangan. 26,000 sale satu hari, tak ada satu Cina pun beli kat aku. Ini the truth, tuan-tuan dan puan. Kalau awak satu orang bahasa Cina, awak satu orang bahasa India, awak kena terima tau. Ini the truth. Kalau ada orang Melayu support produk awak, awak janganlah buat macam tu dah. Faham tak? Ini kebenaran. Ini apa yang saya lalu di floor. Bukan saya resist. Saya hanya menjual. Nampak? Sebab tu jualan paling banyak dekat PKN Shah Alam. Kebenaran ni kena terima lah walaupun pahit. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena sedar diri lah. Dekat mana kedudukan tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam drama juga. Ni kebenaran. Saya kena cakap walaupun pahit. Kita takkan dapat pelanggan daripada bangsa Cina. Susah nak dapat. Kenapa dia orang macam tu? Sebab kita ramai. Orang Melayu ramai. So, bila orang Melayu ramai, kita fokus kepada target market orang Melayu. Nampak? Dekat situ kita boleh dapat range yang lagi besar. Jangan kau pergi menangguk dekat dalam kolam yang kecil. Kemungkinan orang lain pun menangguk juga. Sebab tu Cina pun dapatkan pelanggan daripada orang Melayu. Kita kena kira. Kira kadar populasi pun penting. Sebab tu susah nak dapat pelanggan daripada bangsa Cina. Sebab saya bagi tahu ni, jangan ada tiba-tiba pula dia kata produk dia nak dapatkan pasaran Cina. Sama juga dengan pasaran India. Pasaran India kecil. Tuan-tuan faham tak? Pasaran tu kecil. Pasaran Cina kecil, pasaran India kecil. Digi dah lock dengan pasaran Cina. Celcom, Maxis dah lock pasaran India. Itu masa tu. Jadinya ada juga pattern pembelian macam tu, tuan-tuan. Dapat? So, okay. Ni satu lagi strategi akhir. Okay, malam ni, untung kau malam ni banyak strategi Tengok baik. Strategi flyers main tarik tali.
Nak lagi tak ni? Sekejap ni saya nak bagi lagi. Nak lagi tak? Belanja sikit. Okay. Tengok Ini strategi flyers main tarik tali. Tuan-tuan dan puan. Okay. So ni pintu. Keluar. Seorang keluar. Okay. Dekat sini. Mesin parking. Mesin autopay. Okay. Ni autopay. So ni tangga turun. Sini ACC mode. Ni bus saya. Kat sini So, budak saya seorang akan berdiri kat sini. Okay, dia akan berdiri kat sini seorang. Okay. Saya akan duduk kat kursi sini. Seorang lagi akan berdiri depan bus. So, apa tujuan dia? Bila dia bagi flyers, yang ni akan tarik. Faham tak? Ni duk bagi flyers. Okay. Yang ni akan tarik orang yang pegang flyers tu. Untuk explain. Sampai dekat depan booth, dia dah explain pasal produk. Lepas tu saya akan bangun, saya akan cakap macam, kenapa bang? Kenapa ni? Saya akan buat panik tau. Saya akan kenapa ni bang? Aduh, kau ni jual dekat abang ni mahal. Aduh. Abang tu macam terpinga-pinga kan. Saya tiba-tiba marah staff saya ni. Kau ni jual dekat abang ni mahal. Apalah kau ni? Macam ni ke? Niaga? Minta maaf lah bang. Budak ni memang buat hal. Dah. Kau pergi sana. Sekejap bang. Tadi dia cakap dengan abang harga berapa Oh, dia kata harga 899. Okay bang. Tak apa. Saya tolak komisen dia. Dah. Kau pergi sana. Kau pergi sana. Komisen kau tak ada. Dah pergi sana. Bang, sini bang. Sini. Saya bagi abang harga special. Ni saya bagi dekat abang harga bos-bos. Saya bagi abang 799. Dia tak payah komisen. Dia pula buat muka. Alah bos, mana boleh macam ni bos? Saya nak makan apa bos? Dah, kau diam. Pergi sana. Pergi bagi flyers. Nana ambil flyers ni. Pergi bagi kat sana. Pergi sana. Ini paling banyak closing saya buat. Belasan komisen dia. Tolak 100. Kau dengan abang ni, kau tengok abang ni, muka baik macam ni pun kau nak sembelih dia sampai 899. Kau ni memang teruk betul lah. Kan aku dah cakap dengan kau, kau minggu ni denda tak payah komisen. Kau dengan abang ni pun kau nak makan Aduh, kau ni memang teruk betul lah. Kau pantang jumpa Melayu, semua kau nak libas kan. Oh, mentang-mentang orang Melayu ni baik. Potong komisen 100 tuan-tuan dan puan. 100 potong. Customer happy tak? Kejap lagi dia datang. Sambil saya explain product knowledge, dia datang. Dah. Komisen kau 100 aku bagi kat abang ni. Kau pergi main jauh. Kejap lagi bila dia tak ada customer, dia pusing lagi kan. Dia datang lagi, dia tunjuk muka lagi. Kau nak apa lagi? Aku dah potong komisen kau. Yang abang tu macam terpinga-pinga happy-happy. Seronok tuan-tuan dan puan. Sale on the ground. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan dan puan, kalau kita betul-betul berniaga, bukan duduk main TikTok dekat dalam bus. Bukan. Faham tak? Bukan. Ni dia. Bukan datang bus, main telefon. Bukan. Datang bus dengan pasukan. Mesti main game. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kebanyakan orang bila datang booth duduk tengok. Siapa nak sembelih? Game dekat booth adalah game berpasukan. Ni tuan-tuan dan perempuan kena faham. Bila game berpasukan, orang akan suka dengan siapa yang ada highest product knowledge. Sebab tu kalau macam saya dekat Celcom dulu, tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Kalau ada satu event, ada 20 company tuan-tuan. Faham tak? Dia bukan satu company. Dia datang 20 company. Tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga dengan Astro. Sekali datang 200 team sale. Turun. Faham tak?
Sebab tu tim sale tu mendatangkan duit yang banyak. Bukan sekadar buat, tunjuk, cakap, letak barang, diam, tidur. Bukan. Jualan tak berlaku macam tu. Sebab tu, mana-mana orang yang ada masalah jualan online, pergi jual dulu kat tepi jalan. Maka tuan-tuan dan perempuan akan tahu apa masalah semua orang. Saya jadi budak flyer sebab tu mak saya yang closing. Tuan-tuan dan faham tak? Kalau awak pernah buat kerja kat bawah, baru awak akan faham apa customer nak. Sebab tu saya satu orang yang faham sangat apa masalah dekat bawah. So saya jual apa pun laku. Faham tak? Sebab kita dah tahu macam mana cara orang kat dalam ni berfikir. Macam mana orang dekat online berfikir. So, macam mana tuan-tuan dan puan? Seronok kelas hari ni? Macam? Lain? Lain ke sama? Lain ke sama? Rugi tak siapa tak subscribe? Ini khas untuk subscriber saja. Nampak tuan-tuan dan puan? Hanya orang yang pernah betul-betul duduk di ground, pernah drill ground, kita pernah drill ground, kita akan faham. Mana-mana yang tak pernah drill ground, kita akan faham. Okey tuan-tuan dan puan, saya ijazahkan semua ilmu ni kepada tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan buat dan dapat. Mana-mana yang nak rekrut pekerja, pergi buat dulu sama dengan pekerja. Buang malu tuan-tuan dan puan dulu, baru kau boleh marah orang. Faham tak? Bila dia datang, dia kata tak boleh buat lah bos, kau maki je budak ni. Sebab aku pernah buat dulu. Hanya sebab kau tak pernah buat, kau datang kat aku, kau cakap macam-macam. Aku pernah buat, kau pergi buat. Kau jangan main-main dengan aku. Aku pernah duduk kat tempat kau. Sekarang kau nak kerja ke kau nak balik? Kau jawab dengan aku. Nampak? Tuan-tuan dan puan. Itu kalau saya jadi bos lah. Sekarang kau nak kerja ke kau nak balik? Kau buat keputusan. Kau nak balik, pergi balik. Sebab apa? Sebab kau don't deserve to be dalam pasukan champion. Ini semua champion buat sale. You tak nak belajar, you tak nak ubah hidup you tak nak set masa depan you tak nak belajar dengan pasukan paling hebat dalam jualan ni, you pergi balik. Sebab apa? Sebab ilmu ni bukan untuk you. Dan you akan selama-lamanya macam tu juga. Pergi ke bawah, tebuk ground, langgar semua tuan-tuan. Tak payah ada muka. Sebab apa? Kalau tak ada duit, lagi tak ada muka tuan-tuan. Okay tuan-tuan, terima kasih banyak. Saya doakan tuan-tuan dan puan kaya dan berjaya. Kalau kita bertuhankan Tuhan yang Maha Kaya, mana mungkin kita miskin. Sebab tu, dalam dunia jualan, buat konten, kita langgar. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi esok. Bye.